Sungai Rajang menjanjikan pemandangan yang luar biasa di wilayah tengah negeri Sarawak. Merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Rajang mengalir sejauh 563 kilometer dari Banjaran Iran di tengah-tengah Kepulauan Borneo sehingga ke Laut Cina Selatan. Kaya dengan ekosistem, Sungai Rajang bersaing dengan arus pemodenan untuk kekal signifikan dan terus relevan menungkah pembangunan setempat. Dari hulu sungai yang deras hingga ke muara terbentang luas, Sungai Rajang melalui beberapa daerah, perkampungan, serta bandaraya. Setia memberi khidmat bakti kepada penduduk di sekitarnya. Ikuti perjalanan mendalami sejarah, meneroka ekonomi, menekuni sosial, mengeksplorasi budaya, menjelajah ekosistem, serta menghubung warisan. Dalam pengembaraan dan perjalanan menghilir Rajang. Dalam episod Menghilir Rajang kali ini, kita akan singgah di Food Basket of Sarawak, Bandar Sarike. Sarike merupakan hub penting kepada pengeluaran produk buah-buahan tempatan negeri Sarawak. Berkepadatan penduduk seramai 118,758 orang, Sarike merupakan salah satu bahagian di dalam negeri Sarawak yang turut terdiri daripada daerah Julau, daerah Pakan, dan daerah Meradong. Berada di laluan Sungai Rajang, lokasi Sarike amat strategik di dalam memangkin ekonomi zon tengah negeri Sarawak. Walaupun kehidupan sosial di Bandar Sarike tidak seperti bandar-bandar besar yang lain, penduduknya sentiasa kreatif di dalam mengisi masa terluang. Pelbagai acara telah diadakan oleh penduduk tempatan bagi memanfaatkan masa yang ada, seperti aktiviti kesenian, kebudayaan, serta permainan tradisional. Episod kali ini, kita akan menyingkap sebuah kumpulan yang masih mempertahankan kesenian permainan tradisional di bahagian Sarike. Japar bin Asan merupakan salah seorang pemandu bot laju yang bertugas di Jabatan Kesihatan bahagian Sarike. Pekerjaan seharian yang mencabar menuntut Japar untuk mengisi masa lapangnya dengan bermain gudi atau turut dikenali sebagai layang-layang. Japar juga merupakan salah seorang ahli di dalam kumpulan Kegusa. Kegusa ataupun Kelab Gudi Serike, kita bermula pada tahun 2014 untuk kelab. Penubuhan kelab pun atas inisiatif
penggiat-penggiat seni kita di Serikir lah, ataupun pemain-pemain WOW, ataupun kalau di Serikir kita main pemain gudi. Gudi memang perkataan kita selalu guna sebab gudi khas di zon tengah Sarawak. Penggunaan gudi memang kita sedia maklum lah. Tapi untuk kawasan-kawasan lain, penggunaan WOW juga seperti yang di Semenanjung Malaysia lah. Kalau gudi, kita bermain dari kecil. Gudi adalah permainan turun-temurun lah. Mun di Serikir kita panggil gudi sauk. Kalau budaya kita di Serikir, musim angin seperti kita nangga kini tu, bulan 2, bulan 3, bermulanya musim kita bersauk gudi. Gudi sauk ni seperti gudi kekek, kalau dipanggil di Semenanjung gudi kekek lah. Tapi gudi sauk kita ada keunikannya, ada tarikan tersendirilah sebab ia melibatkan sukan untuk kita bersaing semasa menerbangkan dan memutuskan tali lawan lah. Sebab itu kita panggil gudi sauk ataupun nama lainnya fighter kite ke. Semenjak penubuhannya 2014, kita menyertai Festival Sedunia Pasir Gudang tahunan sampai sebelum COVID ni, sebelum hari inilah. Tiap tahunan kita akan menyertai Festival Layang-layang Sedunia Pasir Gudang, di mana Pasir Gudang kita bermain untuk kebangsaan Sarawak, mewakili Sarawak dalam WOW kebangsaan. Kita juga terlibat dengan pertandingan international level atau peringkat antarabangsa, seperti bermain layang-layang kereta api ataupun kita panggil train kite. Kita bertanding pada masa itu sekitar tahun 2016. Kita bersaing dengan otai-otai ataupun yang penggiat-penggiat seni WOW yang terkenal seperti dari Kelantan, Perlis, Kedah. Ya, kita sedia maklum permainan turun-temurun dari generasi ke generasi, tapi masa itu kita telah berjaya mendapat tempat keempat untuk WOW bulan kita. Jadi ia merupakan kejayaan luar biasa bagi kita lah, di mana yang kita saing adalah yang pemain-pemain yang tersohor di Malaysia. Untuk kegusa, keahlian kita sekarang ini berdaftar ataupun yang tidak berdaftar ataupun penyokong kita, peminat kita melebihi 40-50. Pernah kita di festival, kita pernah sekali menjangkau 60 orang pergi. Keahlian kita ada dari pelbagai latar belakang. Ada yang minat untuk dalam pembuatan, ada yang minat dalam bermain. Jadi kita melihat semua aspek yang ada. Jadi untuk pengurusan kita memang ada juga yang membantu kita. Kalau tidak, kita tidak akan berjaya sampai ke hari ini. Kelebihan kita juga adalah pelbagai kaum ataupun pelbagai etnik dalam kelab kita, seperti Melayu, Iban, Melanau, dan kita ada juga penyokong-penyokong terdiri daripada kaum Cina. Masing-masing ada kelebihan, kepakaran. Ada yang pakar mencari buluh, ada yang pakar meraut buluh, membuat WOW ataupun gudi, dan ada yang pencetus idea untuk membuat sesuatu yang kita panggil kreatif. Yang itu antara kelebihan kita lah. Gudi ataupun layang-layang bukan permainan untuk syok sendiri ataupun game suka-suka, tapi ia adalah satu permainan ataupun sukan kita boleh ketengahkan atau diperkembangkan di Sarawak, lebih-lebih di kawasan pedalaman yang di sekitar seperti pantai-pantai Kabong ataupun pantai Belawai yang sekitar Serikir lah. Kalau di Kuching kita ada pantai Sematan, Lundu. Mungkin kita akan melihat perkara ini di masa akan datang lah.
Mula-mula untuk membuatkan wow dalam masa yang singkat memang susahlah. Kita kena pilih buluh yang sesuai, seperti buluh minyak. Sebelum kita menggunakan buluh minyak, kita kena rendam dulu dalam masa 15 hari. Dalam 15 hari itu kena jemur dalam masa 2 hari, 3 hari baru kita boleh buat. Untuk menghasilkan wow yang sebaik-baiknya, kita hendaklah menggunakan raut yang boleh menghasilkan kehalusan yang baik. Dalam kita meraut wow tu, kita timbang-timbangkan rautan tu, wow tu. Barulah wow tu, kalau dilepas tu kadang-kadang dia macam mengikut ketentuan. Bekas kita meraut, barulah kita merengkungkan wow, batang buluh untuk dibuat wow. Setelahnya dah direngkung semua, dia dah perfect, apa kata orang, dah jadi wow, barulah kita ngambil kertas yang diukir kita tadi untuk menghasilkan wow. Yang penting sekali nak melakarkan lukisan wow tradisional adalah lakarannya melibatkan yang menjala. Yang menjala maksudnya kacang, labu, lada hitam. Sekali yang penting sekali lah. Kemudian kita akan bagikan bahagian sayap dan bahagian ekornya. Kita akan melukis dia dengan bentuk yang kita nak lah. Macam mana dia menjala, buah dia, bunga dia. Mesti kita akan menyusunnya dengan teliti. Memula dari pasunya. Jadi yang kita perlu tekankan utama sekali, ukuran dia mesti ikut spek dia. Spek yang kita biasa gunakan dalam pertandingan lah. Macam 4 kaki, square. Kalau dia lebih atau kurang, dia tidak akan diterima sama sekali. Tak ada rayuan, tak ada, biasalah kalau pertandingan saya lihat langsung. Dia akan beri satu gambaran bunga lada. Kita ikut mana-mana negeri kena ikut bunga lada. Dia punya tema. Setiap kali pertandingan mesti dia mengadakan tema yang tertentu. Tapi tidak lari daripada bunga yang menjala. Dalam habis yang melakar tadi, kita masuk ke proses menyobek. Proses tu mengambil masa dalam seminggu ataupun 2 minggu. Bergantung dalam keadaan juga. Mun kita marah, kita siapa dulu. Mun kita rasa nyaman, boleh start menebuk. Mun takut menebuk kelak akan merosakkan corak dan ukirannya pun. Proses menyobek selepas daripada lakaran, lepas tu ke sobek. Sobek adalah merupakan tebuk menggunakan pisau khas untuk menebuk daripada ukiran yang dilakarkan tadi. Cara sobeknya, kita akan pergi ke tampalan dulu. Caranya kita sapu gang. Bekas tu baru kita pergi ke peringkat ni. Bekas tu baru pergi ke peringkat ke last tu. Baru ada yang last lagi tu. Dia banyak peringkat ni.
masuk cermin lagi, masuk dia punya frame lagi, bikin dia cantik tuh. Nah itu dia punya proses. Tapi kita mesti mau bikin dia teliti. Ini cara kita memasangkan kertas nih untuk memasangkan gam dia. Proses pertama, kita balikkan wow ni. Lepas tu, kita ambilkan kertas timah emas ni. Kertas emas ni kita akan tampal dekat sana, dekat wow ni. Ini proses pertama ni. Kita ambil gam. Kita sapukan. Kita gosok dulu. Okey. Okey. Lepas tu kita balikkan. Dan kita akan lekatkan di bahagian yang mana kita nak tu. Okey. Okey, mana tisu tadi? Okey. Gosok. Okey. Proses ni sebelum kita tebuk dia, kita terpaksa tunggu kertas ni kering. Sementara kita tunggu dia kering, mujurnya yang sudah siap tu sudah ada kan. Itu cara dia. Aduh, besar ni. Okey. Kita tutup. Sekejap ni memang ambil masa ni. Okey, dah nampak kan? Bekas ni, habis ni dah kering, kita pergi ke bahagian ni. Foto yang kedua. Ini yang macam tu tadi kan, yang sudah siap. Yang sudah dimasukkan ke temas, bekas tu kita masukkan warna lagi ni, macam ni. Cara dia kita tebuk lagi. Tebuk. Habis tebuk kan? Sudah habis. Lepas tu kita balik. Kita ambil kertas dia. Kita lekat. Masuk lagi apa warna yang tak ada dalam ni. Kalau lagi banyak warnanya, lagi cantik. Lagi real. Bunga ni. Daun ni. Itu cara dia. Masuk semua warna. Semua sudah habis. Tengok betul-betul. Jangan ada selek. Ini kerja ni memang rumit. Tapi syok. Itu dia. Sebagai pemain kan, yang pertama kita seharusnya memfokuskan terutama sekali pada tali. Tali dalam satu orang pemain ada 4 ataupun 5 ataupun 6 biji tali. Sepanjang 150 paling pendek. 6 tali paling pendek 150. Sekali ulo tu memang jauh, kadang-kadang sampai 100 meter. 100 meter itu untuk satu wow. Bila dilepaskan, ianya terus terbang. Sebelum melepaskan tu, wow kita tarik supaya tegang. Jangan kendor, tegang. Kalau tali kita tak tegang, wow tak akan terbang dengan steady. Tak terbang steady, mesti tegang. Setegang-tegang mana pun boleh, kalau boleh. Pas tegang, kita bagi signal, dia faham. Macam pemain wow kan, dengan tukang anjung dia ada satu signal yang dia faham. Bila kita goncang ke sikit, dia dah faham, dia ready. Tunggu whistle aja, whistle bunyi, terus kita lepas.
Kalau kita lambat, kita tak akan ada ruang di angkasa. Semua tertutup. Sebab wow yang paling laju, yang paling senang di atas. Kalau wow lambat, memang tutup. Kena slide semua wow. Tali melintas semua. Itu ruang dah, susah untuk kita tembus. Bila wow tu dah naik atas, kita rasa confident kan. Bila confident, kita pergi ke pancang. Dekat pancang meter. Bila sampai ke pancang meter, kita rasa wow kita steady, tak akan jatuh lagi. Lepas itu baru kita ikatkan dekat pancang meter. Bila confident, baru kita lepas. Bila dilepas tali itu, kita tak akan dapat pegang lagi. Wow jatuh pun kita tengok aja. Tak boleh pegang. Kalau nak pegang, kita kena bagi tahu pengadil. Bagi tahu pengadil saya nak pegang lagi balik. Okey, kita pegang lagi. Baru dia continue lagi. Kalau tidak terus pegang, disqualified dah. Kira disqualified terus. Kita tak akan dapat mata lagi. Kalau wow tu jatuh, kita boleh lagi baiki. Baik wow tu patah ke, cedera apa ke semua, kita boleh tukang anjung baiki. Dalam masa 10 minit. Setiap game ada 10 minit. Tukang anjung ini penting. Penting, sangat penting. Kalau tukang anjung tak mahir, kita tak akan dapat terbang. Jatuh, patah, kalau dia semua repair tu. Dalam masa 10 minit, dia memang repair sedapatnya, secepat yang mungkin. Kalau patah, dia tahu apa penyakit, macam mana nak sambung. Kalau teraju tak betul, dia tahu sebelah mana kita nak setting. Kalau wow tu berpusing, dia tahu dekat mana yang menyebabkan wow tu berpusing. Itulah tukang anjung banyak. Kalau putus tukang anjung yang bekerja. Kalau wow tersangkut atas pokok tu kan, tukang anjung panjat. Dalam satu permainan wow kan, cuma 2 orang, tukang anjung dan tukang pemain wow tu aja yang boleh dibenarkan untuk memegang wow tu. Orang luar tak boleh. Walaupun sama pasukan tak boleh. Memang 2 orang aja. Tukang anjung dan pemain tu mesti sehati. Objektif kita tidak lain. Yang pertama kita nak mentabatkan permainan wow-wow ini ataupun layang-layang agar dapat disampaikan ke generasi akan datang. Daripada itu, sampai hari itu lah kita masih berusaha agar mencari ataupun adanya peminat-peminat untuk belajar wow boleh jadi pelapis untuk akan datang lah. Tapi alhamdulillah lah hari ini kita memang ada pelapis yang betul-betul berminat dalam pembuatan wow tradisional. Bagi saya ia merupakan pencapaian lah bagi kita. Kita telah mencapai objektif kita walaupun tidak ramai, tapi memang ada yang sampai sekarang pun masih bergiat dalam wow tradisional.